Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa'izu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mumasalatu lil hawadisi bi an yakuna jirman ay ta'khudhu dhatuhu al aliyatu qadran min al faraghi aw yakuna 'aradan yaqumu bil jirmi aw yakuna fi jihatin lil jirmi أو له هو جهة أو يتقيد بمكان أو زمان أو يتصف ذاته العلية بالحوادث أو يتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata, belah ihsan dia, masih mengekalkan kita atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Syukur dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, dapat kita Islam percuma tanpa susah payah. Alhamdulillah. Dengan Islam kita dapat pula limpah kurnia Allah Taala, dijadikan kita ada kebolehan taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia juga diberi kita kesedaran, keinginan untuk nak belajar dan menuntut ilmu. Alhamdulillah. Lebih besar lagi nikmat dijadikan kita ni, memang kita ada kehendak untuk nak mengenal Allah, arif dengan Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala, memang benar-benar nak sungguh taat kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala, sentiasa mentauhidkan dia, mensyukuri dia, sentiasa merasai pemberian dan anugerah dia. Antaranya dijadikan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dengan sebab kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Allah Taala beri kita macam-macam limpah kurnia. Walaupun umur pendek, tapi macam beramal umur yang panjang, dengan digandakan ibadat yang kita buat, walaupun tak setera mana, tapi dijanjikan kita dengan ganjaran yang besar. Alhamdulillah. Syukur diberi kita walaupun duduk hujung zaman, tapi masih beriman dengan Allah Ta'ala, masih nak belajar, nak memahami, dapat pula agama yang betul, dapat pula bertemu dengan guru yang menunjuk kita jalan yang betul. Alhamdulillah, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Sungguh banyak nikmat Allah Ta'ala beri, wajib atas kita kenal dia dan mensyukuri dengan hadirkan rasa di hati, semua datang daripada ilahi, dan gunakan semua yang diberi pada tempat yang dia perintahkan untuk kita gunakan dia, dan kita buat atas menjunjung perintah ilahi. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sambungan kita
membicarakan sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Dasar kita nak bicara ni, mestilah Allah Ta'ala lain sungguh dengan makhluk. Pasal Allah dia khalik, kita makhluk. Allah dia wajib wujud, kita mungkin wujud. Allah dia qadim, kita baru. Allah dia baqa, kita fana. Jauh sungguh perbezaan antara Allah dan makhluk. Tak mungkin ada persamaan sama sekali. Apatah lagi persamaan itu dalam bentuk macam mana sifat dan hal khas yang ada pada makhluk. Tentulah sifat dan hal yang khas ini memang ciri makhluk punya. Tentulah wajib kita tanzihkan Allah Ta'ala daripada ciri-ciri tersebut. Yang inilah bab yang kita kena faham besar, khasnya untuk mentanzihkan Allah Ta'ala. Tanzih itu maksudnya membersihkan Allah Ta'ala, menyucikan Allah Ta'ala. Itu asal bahasa lah. Masuk bersih, sucikan Allah Ta'ala ni maksudnya kita menyahkan, melenyapkan daripada fikiran kita apa-apa sahaja kefahaman lintasan, sama ada syak ataupun wahab sekalipun, kita bersihkan sebersih-bersihnya. Tak mungkin sama sekali kita nafikan senafi-nafinya. Tidak akan ada apa-apa langsung persamaan antara Allah dan makhluk. Pasal apa tak boleh ada sama dengan antara Allah Ta'ala makhluk? Memang tak sama. Satu kata bukan. Pasal apa tak sama? Memang tak sama. Dan prinsip tak samanya Allah dengan makhluk ni adalah muhkam yang ambil dipaham daripada dilalah la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Tiada yang bersifat uluhiyah melainkan Allah. Maksudnya Allah jua bersifat uluhiyah, makhluk takkan ada sifat uluhiyah sama sekali. Terjemah uluhiyah tu ketuhanan. Allah jua ada sifat ketuhanan, makhluk takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Tak mana sifat ketuhanan tu? Yang tu yang kalau kita belajar dengan details lah. Ni kita belajar teras saja ni. Macam mana pun kalau ambil teras saja. Allah jua bersifat ketuhanan, makhluk takkan bersifat ketuhanan ni dari sudut mana? Khas yang kita dah sebut. Pertama dari sudut zat, dia ada 4 iktibarat atau 4 pemerhatian yang besar. Yang makhluk ni dia tak akan ada sifat ketuhanan sama sekali. Ada yang kita dah sebut, ada yang kita dalam proses, ada ke depan jumpa. Besar sekali yang makhluk takkan ada sifat ketuhanan dari sudut zat dia. Yang kedua sudut sifat dia. Yang ketiga sifat sudut perbuatan dia, makhluk. Yang keempat sudut milik dia. Atas nama makhluk, prinsip makhluk, makhluk mesti prinsip dia berhajat kepada Allah. Prinsip ketuhanan mesti Allah dia ghani daripada makhluk. Maksud ghani itu tak hajat sama sekali daripada makhluk dia. Jadi apa-apa ciri yang menyebabkan ada persamaan antara Allah Ta'ala dan makhluk dari sudut zat, dari sudut sifat, daripada perbuatan, dari sudut milik, kena jaga. Semestinya prinsip Allah mesti sifat kesempurnaan, sifat ketuhanan ke dia. Bahasa macam tu. Apa dia? Itu yang nak detailkan tu. Makhluk ni apa yang nama lemah, fakir, berhajat, ini adalah ciri makhluk. Takkan Allah mempunyai sifat ni sama sekali. Wajib tanzihkan Allah Ta'ala. Jadi prinsip mumasalah, mustahil mumasalah Allah Ta'ala ni, yang kalau kita belajar mukhalafah, satu sudut kita rasa macam kita faham Allah ni tak serupa dengan makhluk. Tapi kalau kita faham tak serupa tu macam saya tak serupa dengan tuan-tuan, muka saya lain, muka tuan-tuan lain. Yang tu tak faham namanya. Itu masih serupa. Saya dengan tuan-tuan masih serupa.
walaupun muka tak serupa, tapi masih banyak ciri-ciri penyerupaan. Saya makhluk, mereka pun makhluk juga. Saya hidup pasal Allah bagi hidup, mereka pun Allah bagi hidup juga. Saya ada mata, mereka ada mata juga. Memanglah mata saya lain, mata tuan-tuan lain. Tapi saya bermata, tuan-tuan bermata. Maksudnya sama kita ni. Boleh faham? Saya berjantina, tuan-tuan pun berjantina. Sama kita ni. Kalau macam tu. Macam tu nama dia sama. Cuma muka tak sama, bentuk tak sama, umur tak sama, perangai tak sama. Tapi pandang dari sudut berjuzuk, beranggota, kita ni perlu makan, perlu minum, perlu bernafas, sama serupa. Ada juzuk anggota, ada mata, ada tangan, ada kaki, sama serupa. Perlu kepada berhajat kepada yang menjadikan, berhajat pada yang beri kita rezeki, beri kita makan, yang menghidupkan kita, memberi kita penglihatan, pendengaran, sama kita ni. Jadi mesti faham elok prinsip Allah Ta'ala tak sama tu, dan tak boleh nak dipahamkan mukhalafah lil hawadis tu, melainkan ni yang kita belajar ni kena faham apa yang dipanggil mumasalah lil hawadis. Mumasalah tu bahasa Arab. Maksud mumasalah tu serupa menyerupai. Satu kalau macam pahaman-pahaman yang sesat, yang dia kata Allah ada muka yang layak dengan Allah. Muka kita, muka Allah. Tak faham namanya tu. Pasal masih menisbahkan muka pada Allah Ta'ala. Yang tu yang dia nak sebut. Bagi faham elok-elok. Tak mana itu ada muskil tanya. Pasal kita belajar ni memang prinsip dasar sungguh. Kalau yang ni pun tak boleh nak faham, macam mana nak lajak lagi ke depan? Kalau katalah agak-agak macam faham, bila lajak ke depan nanti mesti sesat. Pasal apa boleh sesat? Pasal tambah kita dah buat kurup, berdamping diri ke Allah Ta'ala. Kita makin rasa kita sedang rapat dengan Allah Ta'ala. Apa bahasa itu? Memang itu pun bahasa yang dipakai. Kita qarib, rasa kita dah dekat sangat dengan Allah Ta'ala. Dekat tu macam mana? Kau faham macam mana? Dekat tu pasal roh kita boleh naik aras. Allah duduk di aras. Oh, jangan. Ataupun dekat tu dengan mana Allah sebelah kita, Allah duduk dalam kita. Oh, salah. Nak faham salah tak salah tu mesti faham ni. Satu prinsip yang disebut oleh ulama kita, setelah kita belajar sifat wajib, tak dapat tidak sifat mustahil tu mesti diketahui dan diambilkan dia secara terperinci. Khasnya dalam bab mumasalah. Pasal kita kadang-kadang ada salah tanggapan dari sudut memahamkan apa differences. Yang tu kot bahasa putih ni kadang sedap sikit itu. Apa differences between us makhluk ni dengan Allah Ta'ala. Dia between je, bukan emang. Pasal apa between? Pasal makhluk dengan Allah. Kalau emang ni banyak lah. Memang, tapi semua makhluk ni dia satu jinsun, Allah satu. Jadi mesti faham differences between us dengan Allah Ta'ala. Us tu apa? Makhluk. Jadi between, bukan emang. Tak faham bahasa orang putih itu, tanya lain. Saya kerti juga orang putih, satu saya sebut itu. Tak faham? Faham bahasa ni? Oh, dia boleh faham. Budak SPM, mana tak faham? Mana SPM tak? Faham? Tak apa-apa. Oh, bahasa Inggeris kurang sikit. Kalau bahasa Arab, baina kan? Bahasa Arab pula. Bahasa Arab, dia tak ada spesifikasi dari sudut banding beza antara dua dengan banyak. Bahasa Arab tetap menggunakan baina. Kita mesti kena kenal al-farqu bainana wa bainallah. Yang itulah. Saja sebut among, in between ni, pasal bahasa Inggeris dia ada halus sikit bahasa dari sudut among and between tu. Boleh faham? Tak faham juga? Faham? Tak faham? Between ni untuk perbezaan dua kan. You and you. Kalau two person mesti ada differences between. Tak kena differences among you.
among you tapi both of you. Mana boleh? Kalau both of you, dua orang, dia takkan guna among. Among ni untuk banyak. Between baru guna untuk dua. Tak faham sudah? Letih syarah bahasa Inggeris tu kan. Jadi kita dengan Allah Ta'ala ni, dia bukan among, dia between aja. Jadi kena faham makhluk dia akan ada ciri makhluk. Makhluk atas nama makhluk, ini mesti sifat makhluk. Mustahil Allah Ta'ala akan ada sifat makhluk ni. Baik, mana dia? Yang kata yang ni nama dia makhluk. Yang ni nama dia mumasalah lil hawadis. Nah, syarahan ni diambil daripada beberapa ayat Quran ni. Laisa kamitsli syai' lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna ilahakum lawahid. Qul huwallahu ahad. Ambil daripada semua makna yang ada yang menunjukkan Allah ni makna ilah, yang dia ni mestilah dengan kita ni ghair langsung. Maksud ghair apa? Lain sama sekali. Ya Allah Ta'ala buat bandingan antara dia dengan kita ni macam mana? Macam mana bandingan hal yastawil ahya wal amwat? Adakah sama yang hidup dengan mati? Siapa yang hidup, siapa yang mati? Allah hidup, kita mati. Ni hidup, itu tak kena namanya. Kita bukan hidup, kita Allah bagi hidup. Kita dihidupkan. Yang memang hidup, huwal hayyu, dia jua yang hidup. Kalau kita faham bahasa Arab tu sedap tu. Bahasa Arab tu sebut huwal hayyu. Apa maksudnya? Dia jua yang hidup. Kita ni Allah Ta'ala kata apa? Kuntum amwatan. Kamu ni mayat. Innaka mayyitun. Allah Ta'ala kata innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Yang tu ayat Quran tu kat Rasulullah tu, masa tu Rasulullah hidup lagi tu. Allah Ta'ala kata innaka mayyitun, kamu ni Rasulullah mayat. Wa innahum mayyitun, semua kufar, semua orang lain ni, manusia makhluk semua ni mayyitun juga mayat. Rasulullah hidup lagi, kenapa kata mayat? Datang pula bukan dengan fi'il, datang dengan isim, jumlah ismiah, innaka mayyitun. Kalau tengok sudut bahasa Arab, jelas tu beza antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Yang hidup hanya Allah. Ni kita bukan hidup. Allah yang ahyana, Allah yang ahyana, Allah yang ahyana, Allah yang ahyana. Dia yang duk bagi hidup kita. Dia yang bagi kita hidayat. Dia yang bagi kita sihat. Dia yang bagi rezeki. Dia bagi kita melihat. Dia bagi kita mendengar. Dia bagi kita kedekat. Tiada lain melainkan dia. Baru tauhid. Dan boleh faham macam tu siapa? Bila kita faham apa sifat makhluk, apa sifat Allah Ta'ala. Baik. Jadi antara yang ni istilahnya mumasalah lil hawadis. Istilahnya menyamai dengan baharu. Pasal yang ni adalah memang sifat khas makhluk. Satu antara kaedah nak tanzihkan Allah Ta'ala, kenalilah makhluk, apa yang ciri khas ni sifat makhluk, yang inilah spesifikasi Allah Ta'ala buat makhluk. Bila faham yang ni makhluk, Allah subhanallah. Nanti je prinsipnya tu. Jangan kita dah faham makhluk, lepas tu nisbahkan Allah Ta'ala dengan sifat makhluk, lepas tu kata makhluk macam ni lain, Allah Ta'ala lain. Yang tu masalah tu. Macam mana kalau saya sebut tadi, hidup kita faham makhluk hidup, Allah Ta'ala hidup. Makhluk hidup dengan makan minum, Allah hidup dengan cara Allah Ta'ala. Tak betul. Maksudnya kita tak faham hidup. Maksudnya apa? Allah yang hidup, makhluk ni mayat. Macam mana boleh hidup? Allah bagi hidup. Bukan makanan hidup dengan kita, bukan minuman hidup dengan kita, bukan roh bagi hidup kita. Allah yang hidup dengan kita. Sebab yang dia bagi roh. Baru betul. Baru faham tu. Istilahnya diberi penjelasan yang jelas dengan terang, lepas tu disuluh lagi. Yang tu bahasa dia. Baru kita macam tu ke kena faham? Ya, macam tu baru faham. Baru kita akan ada hadir hati kita ke Allah Ta'ala. Allah lah hidupnya aku. Kalau hidup tak ada. Kalau hidup kita istilahnya bela. Bela ni kelabu asap. Bahasa kelabu asap ni apa maksud? Tak ada. Hayal, steam.
Kita tak ada perasaan ke Allah Ta'ala. Pasal kenal Allah Ta'ala, kita belajar itu makrifah wajib kita. Makrifah Allah Ta'ala ni maksudnya mesti ada perasankan ke Tuhan. Mesti ada perasankan Tuhan dan ada perasaan ke Tuhan. Tuhan tu semestinya Allah. Dan macam mana nak perasan dengan Allah Ta'ala? Perasan dengan apa yang ada pada makhluk ni tiada lain melainkan semua anugerah limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Makhluk takkan ada kepunyaan diri sendiri sama sekali. Hatta batang tubuh kita pun bukan kita punya, bukan milik kita, mutlak. Tak ada istilah mutlak dengan makhluk. Allah saja milik mutlak. Kita tak ada mutlak. Kita semua muqayyad. Ada kita muqayyad, hidup kita muqayyad, mendengar kita muqayyad, melihat kita muqayyad. Itu jauh sangat perbezaan antara sifat makhluk dengan sifat Allah Ta'ala. Jadi kena jaga sungguh-sungguh jangan ada sifat makhluk nisbah pada Allah Ta'ala, dan sifat Allah Ta'ala yang memang Allah Ta'ala janganlah duk perasan itu sifat kita. Kita duk rasa kita ada, sedangkan Allah yang bagi kita ada. Jangan perasan lah. Boleh perasan? Faham saya sebab apa? Allah yang hidup, wujud kan ada. Allah yang sedia, kita rasa macam kita beranak-anak, kita dah ada sedia. Kita rasa macam aku beranak-anak macam ni kan? Lah. Huwallazi yusawwirukum bil arham. Allah bongkarkan kita punya keadaan ni, kata Allah lah yang merupakan kita waktu kita dalam rahim ibu. Kita duk rasa macam ni lah. Tambah pula ada orang yang jadi sesat sampai kata it's nature, you know, I'm here. Why? It's naturally I'm like this. Naturally I'm like this. Ya, ramai orang cakap macam tu. Orang kafir suku, orang Islam pun hampir-hampir macam tu. Bila tak ada pahaman dengan Allah Ta'ala, tak faham Allah yang dia yusawwiruna, dia yang merupakan kita. Selagi kita tak rasa apa yang ada kat kita ni, dia yang ahsani taqwim, dia yang al-khaliq al-bari, dia yang mencipta kita, merupakan kita, yang kita tak ada ambil peranan sikit pun. Mak bapak kita pun tak ambil peranan sikit pun. Selagi kita tak faham yang tu, maksudnya belum arif dengan Allah Ta'ala. Belum ni. Jadi yang tu yang kita nak kena faham sungguh-sungguh, apa dia sifat yang ada pada makhluk. Jangan sifat makhluk ni sama sekali nisbah pada Allah Ta'ala. Faham hak ni, yang ni lah kita akan faham nanti. Ada bab-bab yang sebahagian dulu kita dah belajar kitab lain, apa dia? Baru kita akan faham kenapa ada istilah mutasyabihat dalam Quran. Kenapa ada ayat Quran tak boleh dipaham secara zahir. Pasal apa? Pasal zahir itu menunjukkan makna yang tak sepatutnya dipaham pada Allah Ta'ala. Pasal apa tu? Pasal kita boleh faham dah differences between Allah Ta'ala and us. Us tu apa? Makhluk. Ma'asiwa Allah. Kalau kita tak faham tu yang kenapa boleh tahu takwil? Ada Pak Arab yang cakap macam tu. Tak perlu takwil buat apa? Allah yang kata dia ada mata. Allah yang kata dia ada muka. Allah yang kata dia duduk atas aras. Kenapa kita susah sangat kena beriman? Panggil sekali. Kau susah masalah nak beri kan? Engkau tak faham iman tu lah. Engkau tak faham la ilaha illallah tu apa? Kau tak faham laisa kamitslihi syai' tu apa? Kau tak faham lam yakul lahu kufuwan ahad tu apa? Tentu kau cakap macam tu. Kalau kau faham betul-betul, faham macam mana tutur para ulama, kita faham Nabi SAW, sahabat faham, tabi'in, tabi'in, semua ulama-ulama, para awliya kita, as-salihin, syuhada, siddiqin, faham. Oh, kita takkan bercakap macam tu. Masalah ni dia telah tergelincir faham, tu masalah. Dan jagalah berakidah ni, siapa tergelincir berakidah, bukan senang nak patah balik. Hidayat memang pada Allah Ta'ala, tapi sabab nak dapat hidayat tu, Masya Allah, dia ada kekangan bermacam-macam. Iblis, syaitan suku, tapi itu tak nampak. Ada nafsu, ada takabur, ada bengong bodoh tu, ada pengaruh, ada hubur riasah, hubul jah, macam-macam halangan untuk membolehkan kita dapat fahaman yang betul balik tu. Bukan senang tu. Baik, jadi apa dia yang ni adalah ciri makhluk. Tengok. Cuma apa benda dia sebut nanti ni, disebut ada istilah-istilah yang berbentuk saintifik sikitlah. Walaupun kita sains kadang tak apa lulu kan.
Saya pun bukan kerti mana, dengarlah saya nak khabar tadi. Dan kita belajar ni pula maklumat saintifik yang dia sebut ni dalam bentuk Arabic. Dah lah sains pun tak pernah kerti. Sains Arab lah tu, lagi susah kan. Okey, sikit itu. Sains pun tak susah mana, sekadar untuk mengenalkan istilah dalam bahasa Arab, apa yang dipanggil istilah-istilah yang dah dengar yang sebut. Pertama, apa dia yang dipanggil ni hawadis, ni sifat makhluk. Jadi asal terjemah, mustahil Allah Ta'ala menyamai bagi sesuatu yang baharu. Maksud baharu ni makhluk. Misal tak ada makhluk yang kodim. Baharu ni bukan lawan dia lama. Baharu bukan opposite lama, tapi baharu lawan dia. Baharu lawan dia. Tak ambil perhatian kamu. Baharu lawan dia lama, saya sepak lagi. Baharu lawan dia kidam. Bukan baharu lawan dia lama. Tidak. Baharu lawannya sedia ada. Makhluk semua baharu. Allah sedia ada. Allah kidam. Baharu tu kena bagi telan dulu. Jadi baharu, makhluk tak ada satu pun yang kodim. Makhluk semua baharu, walaupun arash. Saja sebut ke arash pasal apa? Pasal ada orang pelak faham arash. Arash makhluk Allah. Arash adalah baharu. Walaupun kita beranak-beranak, arash dah ada, syurga dah ada, neraka dah ada. Kita beranak-beranak ni kan. Maksud beranak ni kita diperanakkan lah kan. Kalau kita beranak pun tu bahasa lah, saya tak payah sutih panjang situ lah. Kita beranak-beranak ni, kita tengok langit dah ada, bumi dah ada, semua tu nama baharu. Inilah realiti yang kita kena faham, yang kena kenal. Makhluk ni, semua makhluk adalah baharu. Baharu lawan bagi kidam. Kidam sedia, baharu maksudnya baru ada. Apa maksud baru? Baharu dulu tak ada. Inilah besar tu sebenarnya perkataan hawadis tu, baharu tu. Kenal baharu, masya-Allah. Nah, al hadis mutaghayyir, al alam mutaghayyir, alam hadis. Pasal bila nama baharu ni berubah, Allah tak berubah. Tu yang ciri besar kan. Okey, macam mana pun saya nak sebut baharu tu, baharu. Telan elok baharu. Baharu tu bahasa lain makhluk, baharu tu bahasa lain mahasiswa Allah. Baik, apa ciri baharu? Macam ni. Bian yakuna Jerman. Antara ciri baharu, ciri makhluk, jirim. Jirim tu istilah sains mau pakai jirim. Sains mau kita jumpa ada jirim, ada jisim, betul kan? Ada kan? Ada molekul, ada unsur. Kita belajar benda-benda macam tu. Dan memang ada antaranya kita menggunakan bahasa Arab, pasal yang tu bahasa Malaysia kita, tapi belajar sains. Zarah-zarah gas, zarah-zarah kan. Zarah-zarah ni kita rasa macam istilah sains Arab tu. Jirim. Apa tu? Pertama jirim, dan mesti faham jirim mengikut definisi Arab, jangan faham mengikut ilmu sains. Pasal dia ada beza lah kan. Macam kita sebut jisim. Ilmu sains lain, tak ada jisim. Bagi contoh jisim. Apa unit yang guna untuk jisim? Oh, tak tahu. Gram. Saya tanya unit tu kena jawab begitu lah. Saya tanya soalan tu, faham fokus lah saya punya soalan. Unit apa kira untuk jirim? Gram, kilogram. Jirim lah. Jirim lah. Bila jirim, nanti dia jirim dia ada kaitan dengan apa? Sebut gram tu betul lah. Gram, kilogram ni jirim kan. Dia ada kaitan dengan apa jirim ni? Saya tanya ilmu sains ni. Saya tanya ilmu sains. Tak tahu apa sains pun. Dengar je lah. Jirim ni ada kaitan dengan, macam mana boleh dapat gram, kilogram ni? Dia kaitan dengan apa? Siapa nak jawab? Ada bagi RM1. Mengisi ruang. Itu tak ada Arab tu. Saya tanya ilmu sains. Isi padu. Jirim ni isi padu ke?
Bukan. Macam mana boleh dapat unit gram kilogram tu? Apa yang menyebabkan boleh ada unit gram kilogram ni? Ciri apa? Berat. Berat ni selalu kaitan dengan apa? Oh, ini soalan kanji tauhid ke kanji apa? Nak faham tauhid? Bro. Tapi itu jalan dia. Pasal nak kenal makhluk. Kau tak nanti kau petikai apa ni duk sibuk jirim. Dia aku nak cerita jirim lah ni. Baru kita kata, oh ni makhluk. Makhluk. Allah bukan jirim. Jirim ni berkaitan dengan apa? Gram, kilogram, betul tak? Berat. Berat ni berkaitan dengan apa? Si padu. Macam mana boleh dapat berat? Walan. Kau pejal. Boleh datangnya unit gram, kilogram ni disebabkan berat tu di atas faktor apa? Kalau kita duduk di atmosfera, punya putih sikit. Atmosfer, graviti. Jirim ni berkaitan dengan graviti. Kalau kita duduk di bulan, agak-agak apa kilogram? Berapa kilogram? Tak tahu. Tak pernah kira. Allah. Boh dah 50. Bila naik bulan agak-agak timbang 50 kan? Kenapa? Graviti. Ini jirim graviti. Ini saya cerita sains. Saya cerita sains. Saya bukan cerita kitab lagi, saya cerita sains. Cerita sains. Kalau kita pergi planet besar sekali dalam cakra suria, planet apa? Mushtari. Kalau kita 45 kilogram pergi ke planet Mushtari, berapa agak kita punya kilogram? Buatlah satu analisis kan, banding beza antara bumi dengan Mushtari. Berapa kali Mushtari besar daripada bumi? Kalau di 100 kali, maksudnya kita punya kilo tu akan jadi macam mana? 100 jugalah. Congak bodoh-bodoh lah, itu faham macam itulah kan. Kalau kita 45 kilogram sini, sana besar ni juga, timbang yang sama. Berapa berat kita? 4,500 kilogram. Agak-agak kita berjalan macam mana kat planet Mushtari tu? Macam King Kong, macam sibuk babi. Kat bulan kita jalan macam mana? Kan dia cerita pasal apa? Masalah graviti. Dia masalah apa? Jirim. Ni jirim dalam ilmu sains. Kita bukan nak belajar jirim dengan ilmu sains, kita belajar jirim dengan istilah Arab. Apa dia jirim? Macam mana pun makhluk lah tu. Jirim tu makhluk lah. Jadi dengan istilah jirim macam tu, kalau dengan istilah sains sekalipun, tu ciri makhluk lah. Ciri makhluk lah. Dalam kaedah kita belajar tauhid, ciri makhluk besar dia nak sebut jirim ni. Apa makna jirim? Jirim ni setiap benda ada yang dia akan mengisi ruang di atas saiz kewujudan dia. Itu jirim. Setiap benda ada yang dia ada, dan dia ada tu dia akan mengisi ruang. Itu dipanggil jirim dalam bahasa Arab. Ta'rif dalam bahasa Arab. Dia bagi tarikh dalam kitab tu. Apa maksud jirim ni? Dia kata iaitu zatnya yang maha tinggi mengambil sesuatu qala daripada ruang. Pasal kita punya kitab ni khas sebut ke Allah Ta'ala, dia bagi tarikh macam tu lah. Tapi kalau itu jirim ni apa? Jirim ni setiap benda ada yang dia mengambil satu kadar daripada ruang. Maksudnya dia akan mengisi ruang. Bahasa orang putih, mengisi ruang ni dia panggil occupied space. Buka kamu lah tengok occupied. Macam mana eja occupied? A-C-C-U-P-I-E-D. Occupied space. Bukan occupied space. Itu occupied. Ini bukan occupied. Ni occupied. Occupied. Dia akan mengisi ruang. Space. Space ruang lah. Setiap benda ada yang dia akan mengisi ruang. Yang tu nama dia jirim. Setiap yang mengisi ruang, dia adalah makhluk. Pasal itulah sifat makhluk. Ada yang dia mengisi ruang, yang dengan sebab dia isi ruang, orang lain tak boleh masuk dalam ruang tu. Ada yang dia mengisi ruang, yang dia tak memenuhkan ruang. Ada juga. Tetap makhluk. Cahaya ada dalam ruang ni, tapi adakah
ain cahaya, boleh faham soalan? Ada tak cahaya ni zarah cahaya ada? Boleh faham soalan? Cahaya ni benda ke? Bukan. Tapi ada tak cahaya? Dia tetap occupy space, dia akan mengisi ruang. Cuma perisian dia tak menyebabkan ruang tu penuh dan sendat. Dia tetap occupy space. It take space. Tapi space dia tu ahli sains pun tak boleh nak cerita lagi space dia macam mana. Pasal dia tak memenuhi, dia tak penuh. Tapi dia berada dalam ruang. Tak faham? Dia tumpang pada zat yang lain tu. Dia tak ada ain dia. Lagi saya sebut tinggi sangat, macam mana pun ala-ala benda sains kita dah belajar, dah faham lebih daripada apa yang kita belajar dengan jirim sebenarnya. Jirim pun kita belajar dalam tauhid ni asas sangat. Belajar apa? Benda dan sifat yang ada pada dia. Takat tu saja. Orang belajar sains dah pergi ke bulan lah, macam-macam gelombang lah, apalah, wireless tak wireless apa. Kita yang ketinggalan bengong, bengap apa pun tak kerti. Yang ni baru asas ilmu tauhid pun habis-habis kata, apa susah nak belajar tauhid? Belajar arat tak faham. Bila bengap yang kau faham sains tu, kau mindset tu lebih pada hak tu lagi. Dia kata susah lah mengaji tauhid. Kepala otak kau susah, kau tak biasa mengaji, kau tak biasa dengar, kau kata lah susah. Saya geram saya berbual bahasa macam tu lah. Very sorry lah about my language kan. Saya geram geram. Pasal apa? Tak biasa mengaji lagi dah kata susah. Tak biasa mengaji lagi dah kata susah. Dia macam orang tak biasa makan nasi ke apa kan. Tak biasa makan nasi kerabu. Tengok rupa ni apa benda warna purple ni. Apa nasi kerabu warna purple kan? Warna purple apa? Ungu lah. Benda warna ungu ni warna tak maulah keracunan makanan nanti. Kau tak rasa lagi, makan dulu baru tahu. Tak boleh lah. Pergi Negeri Sembilan tengok apa ni cencaluk. Macam apa benda ni, tengok mata bulat hitam bintik. Itu warna oren. Benda ni inilah udang cencaluk. Tak siur teman. Orang Perak tak biasa makan cencaluk. Tak siur teman lah. Saya nak cerita apa? Engkau tak cuba lagi, kita makan-makan sedap juga ya. Contoh kalau tak sedap punya pasal. Tapi saya nak cerita apa? Belum pergi jumpa, tak pernah pergi berguru, tak pernah pergi belajar dah berbual susah dah. Sedangkan ada benda yang lebih susah dia pergi belajar, dia boleh faham. Kenapa yang ni buat gedik-gedik tak mau faham? Apa susah sangat nak faham jirim? Saya sebut jirim tadi pun yang jirim dalam bentuk sains yang saya kata graviti. Kalau graviti ni jirim dalam istilah sains yang saya kata graviti tu, dia asalnya dikira dalam unit Newton. Betul? Saya tak tipu cikgu 2-3 orang cikgu ada. Dia dikira dalam bentuk Newton. Ada daya Newton tu, ada kilogram. Lepas tu siapa nak standardize kan, timbang ni betul tak betul ikut daya Newton dia macam mana? Tu kena ngaji lain pula. Saya pun bukan pakar piawaian untuk tengok timbang tu betul tak betul. Tapi ada measurement dia, ada cara kiraan dia. Sains dah jauh dah pergi. Kita baru nak faham jirim, yang satu benda yang ada yang dia mengisi ruang, yang tu pun sentot tak boleh nak faham, bengap. Sedangkan tu sifat makhluk. Bila makhluk mustahil yang ni ada pada Allah Ta'ala. Pasal Allah yang bagi kita makhluk dengan ciri-ciri macam ni untuk kita mengenal ni lah makhluk. Boleh? Jadi di atas kata jirim tu setiap benda tu, yang dengan bahasa terjemah tu setiap sesuatu yang mengambil sesuatu qadar daripada ruang. Kalau dengan terjemahnya, setiap benda ada yang dia mengambil satu qadar daripada ruang. Dia akan mengisi ruang, dia akan occupy space. Setiap yang occupy space nama dia jirim. Okay. Oksigen jirim tak? Oksigen boleh tak bubuh dalam tong gas? Boleh. Jadi oksigen jirim tak? Jirim. Ada tak sampai tahap nanti bubuh gas nanti dia penuh? Boleh tak? Boleh. Jadi oksigen jirim.
Kalau cahaya, boleh tak bubuh cahaya dalam botol? Tak boleh. Jadi atas nama dan istilah, dari segi dia mengisi ruang, dia ada satu sifat khas dia. Di atas dia tak boleh nak dimampat, tak boleh nak ditangkap, tak boleh nak diisi, tak ada ruang yang diisi. Cahaya, kalau atas istilah, dia tak dipanggil jirim. Dia tak panggil jirim, tak boleh panggil jirim, pasal dia tak occupy space. Dia benda ada tapi tak occupy space. Bila tak occupy space, dia akan nama lain ni, dia panggil jisim, tapi dia panggil jisim latif. Tu ke depan kitab kita matan tak ada, dia tak sebut jisim, dia sebut jirim arad. Kalau benda yang ada tapi dia tak boleh occupy space, tapi dia ada, tapi tak boleh, istilahnya tak boleh nak ditangkap dia. Cahaya tangkap, tak boleh tangkap. Siapa boleh tangkap cahaya? Boleh? Cahaya boleh ditangkap? Ya ke? Tak boleh? Tak boleh tangkap. Cahaya tak boleh ditangkap. Dengar persoalan saya, cahaya tak boleh ditangkap. Kenapa tak boleh? Pasal dia bukan occupy space. Oksigen boleh diperang, boleh dibotolkan, boleh dibalangkan. Tu occupy space. Maklumat, video, audio, gambar boleh occupy space. Pasal apa? Ada SD card, dia akan jadi penuh. Jadi penuh. Bila penuh saja dia occupy space, dia isi ruang. Cahaya occupy space. Ni lampu kita katalah ada 20 batang, kita buah lampu 40 batang. Lampu tu occupy space, lampu tu. Cahaya yang keluar pada lampu, dia tak occupy space. Lagi banyak lampu, lagi terang. Boleh faham saya sebut? Tapi terang tu tak, dia tak akan menyebabkan masjid ni penuh dan menyebabkan cahaya lain tak boleh masuk. Tak ada. Dia bukan macam tu. Benda macam tu, yang tu tak panggil jirim, dia ada nama khas dia panggil jisim latif. Dia panggil jisim latif. Latif ni maksudnya lembut, halus, dia terlalu seni, dia ada, tetap makhluk. Kalau sebut nur, cahaya, cahaya ni apa? Dia benda ada yang latif. Apa maksud latif? Terlalu seni yang kita tak kerti nak hurai, tak boleh nak describe. Kalau kita belajar sains pun, apa cahaya? Cahaya sebab tu, cahaya, light, the power of light, the speed of light, kita sebut yang tu, kelajuan cahaya. Jadi cahaya ni benda ke? Tak, dia ada sesuatu, tapi dia tak occupy space. Saya nak cerita space tu. Jadi yang occupy space baru panggil jirim. Jadi saya bagi contoh cahaya penuh ruang apa tu untuk sedikit gambaran awal lah. Tapi bila tengok tarif, dia tak boleh occupy space, tak boleh dimampat, tak boleh ditangkap. Jadi yang tu atas nama istilah dipanggil jisim latif. Jisim latif. Tetap dia makhluk. Cahaya masih makhluk. Pasal apa? Dia ada istilah jisim. Dia bukan satu, dia banyak. Tapi banyak dia tu, dia tak mengisi ruang. Ada istilah, saya dah sebut sekali lalu tu, ambil lah. Yang tu dipanggil jisim latif. Jisim latif. Jisim latif ni memang dia istilah undescribable. Undescribed, tak boleh nak hurai. Kita kenal dia, kita tahu dia, dan di atas kita tahu dia, kita nampak dia, kita boleh kenal pasti dia. Dia makhluk. Siapa? Boleh dicapai dengan mata. Cuma nak hurai tak boleh dicakap, tak boleh disebut dengan kata-kata. Boleh. Baru faham apa ni? Jirim. Sambil itu jisim latif. Jadi Allah jirim ke? Subhanallah. Kalau duk faham Allah atas arash, maksudnya dia occupy space. Yang tu dah awal lah sibil. Satu, Wahabi dia tak suka kita ngaji sifat 20. Pasal kita ngaji sifat 20, kita faham istilah ulama' ni macam mana. Masuk parit dia mah. Orang kencing dia mah, orang cirit dia mah. Apa bengongnya Wahabi. Tak reti-reti faham awal-awal kantor ibad tauhid. Kau tak faham mukhalafah lil hadis. Kau tak faham sifat makhluk tu apa. Allah berada di atas kepala otak engkau. Walaupun dia kata Allah bukan atas arah dempingnya tu, bukan memasah, bukan bersentuh arah. Ni arah atas lagi. Bengong tu. Siapa dia tu pergi tengoklah siapa dia duduk hurai-hurai tu kan. Ada yang kata pula Allah ni duduk di arah
dia tak ambil manfaat daripada arah dia. Dia duduk yang layak dengannya. Dan dia duduk, arah ni bukan tempat. Dia tempat yang adami, makan adami. Itu pun lagi satu bengap. Orang tu dia buat PhD tak ada salah. Tak faham surah. Tapi bukan dia tak pernah buat salah tau. PhD dia tak ada salah, bukan dia takkan salah selama-lamanya. Orang tak ada salah ni Nabi Rasul lah. PhD tak ada salah pun pasal yang peksa PhD dia pun macam dia juga. Satu kata tak ada salah. Kalau macam lain rasa tengok banyak salah. Tak faham surah. Apa tujuan saya nak sebut ni? Saya nak cerita orang PhD tu. Macam mana boleh cerita situ? Salah-salah tu. Kepahaman salah. Dia boleh kata ada makan adami. Dah lah makan adami. Tempat yang benda tak ada. Tempat yang tak ada. Dah makan adami kalau gitu bukan tempat lah. Bukan bertempat lah Allah Ta'ala. Jadi bukanlah maksud Allah Ta'ala berada di arah istiwa atas arah itu maksudnya berada di arah. Bukan. Dia ada makna. Tapi bukan makna dia makna berada dengan occupied space, dengan makna tempat dan berada di atas ada pihak. Oh tu bukan. Itu semua makhluk tu. Makhluk. Itu kalau makhluk, Allah ghaniyun anil alamin. Dia Rabbul Arsyil Azim. Mustahil dia akan ambil manfaat pada makhluk. Nanti jumpa depan satu-satu. Kita baca kitab pun tak ada nak gopoh apa. Bagi telan satu-satu tang. Ciri jirim tu. Ambil satu-satu elok-elok. Telan elok-elok, hadam elok-elok. Bagi jadi darah daging lah. Mustahil Allah Ta'ala macam tu. Kalau ada orang sebut ya Allah Ta'ala Subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Dengarnya subhanallah. Maksud apa? Kita dah bersih dah. Kita dah faham dah jirim tu apa. Salahnya kau sebut Allah Ta'ala duduk di atas. Allah Ta'ala duduk di arah. Allah Ta'ala makan adami. Lagi apa? Apa istilah dia? Allah Ta'ala berada di aras yang layak dengannya. Berada tu pun dah tak betul lah. Berada maksudnya occupied. Betul kan? Semua maklumat awak ni ada dalam SD saya. Semua dah. Maksudnya occupied. Kepala kita pun apa yang kita hafal, dia occupied. Space, ada space. Cuma undescribed. Ahli sains pun tak boleh nak describe kepala otak kita macam mana. Maklumat boleh disimpan dalam kepala otak. Dia tak boleh nak urai. Tapi tetap dia occupied space. Cuma ada benda yang tak boleh nak urai, katalah dia adalah bentuk latif. Kalau dia tak occupied penuh besar kepala otak ni, boleh berbubu penuh, otak jadi besar, kepala pun jadi besar, jadi penyakit busung kepala besar. Tak. Maklumat kau hafal lah 10 kitab, 20 kitab, 1000 kitab sekalipun. Kepala bersatu, otak bersatu. Dia takkan membengkak. Siapa? Benda yang dihafal tu, dia adalah latif. Terlalu seni untuk dihurai. Tapi ada. There is something there. Maksud makhluk. Roh ada kat kita. Makhluk. Apa roh pun latif juga. Jadi benda-benda yang kita tak boleh nak tahu hakikat dia. Tak boleh nak dapatkan macam mana dia. Tapi dia ada. Yang tu dipanggil latif dalam bahasa Arab. Latif. Syai' latif ataupun jisim latif, itu istilah-istilah yang dipakai. Jadi pertama sekali, mustahilnya Allah Ta'ala ni adalah mustahil jirim tentang occupied space. Jadi mustahil nisbahkan Allah Ta'ala pada tempat-tempat tertentu. Allah di arash, Allah turun, Allah naik. Itu semua faham space. Allah datang, pergi, mari. Allah turun ke langit dunia 1/3 malam. Allah Ta'ala pun ada kait dengan zaman. Tak nampak. Salah besar akidah sedangkan Allah Ta'ala tak ada misil. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada misil. Tak ada misli itu bukan maksudnya Allah Ta'ala dia turun yang layak. Tak ada siapa pun turun macam Allah Ta'ala turun. Bukan macam tu. Kena faham elok. Maksud dia macam ni. Dia ada makna, tapi bukan makna turun yang kau faham turun. Baru betul. Dia mesti ada makna, takkan tak ada makna. Tapi bukan Allah Ta'ala turun macam mana dia turun, bukan macam mana kita turun. Maksudnya masih turun. Turun ni atas ke bawah. Kalau berada, Allah berada yang layak dengan dia untuk dia ada di aras macam mana.
maksudnya masih ada, maksudnya masih occupy space, take space, maksudnya ada makan di situ. Mustahil. Boleh faham saya cakap apa? Bagi telan elok-elok. Jadi kalau ada orang nampak terpelajar sekalipun, tapi dia faham macam ni, campak parit dia kepala otak dia dengan diri dia sekali. Macam apa? Bodoh. Tak faham. Hadanallah ila siratal mustaqim. Bagi betul. Pasal orang macam ni, dia tambah dia dah silap bercakap, dia akan tegakkan benang basah dia. Biasanya macam tu. Satu bahaya, bodoh, bercakap, lepas tu, dia nak tertarik balik, susah. Gitu. Satu, sebelum nak bercakap, sebelum pandai, sebelum nak berkata apa-apa, mengaji elok-elok, baru cakap. Macam ada baru ni, siapa dia sebut ada satu ustaz tu, dia duk komen saya punya video kan, saya duk cerita Nabi Adam tak berdosa. Kata dia, Nabi Adam pun buat dosa, tapi yang layak dengan Nabi Adam. Nabi Adam buat dosa, layak dengan Nabi Adam, kepala khotak dah. Jadi maksudnya terang-terang dia kata Nabi Adam buat dosa. Ada beza antara dia sebut apa, asa, isyan dengan sayyi'ah. Apa benda, masih dia ikut berdosa. Dia kata Nabi Adam berdosa, yang layak untuk buat dosa. Weh, benda apa? Yang tu yang dia jadi masalah bab akidah tu. Jangan kata nak komen bab Rasul, bab ketuhanan pun dia faham lain. Pasal dia adalah kumpulan yang faham macam tu, yang kata Allah duduk atas arah tu, dia duduk dalam geng tu. Orang yang duduk fahaman ketuhanan pun ke laut, takkan nak dengar dia komen kita bab Rasul, lagi masuk ke laut. Boleh faham saya cakap apa? Orang kalau bab ketuhanan pun bermasalah, kalau tengok dia cerita bab tauhid, bab cerita Rasul, habis masuk laut, masuk gaung. Tambah dia cerita pekah, kau tengoklah dia cerita pekah ke mana. Pasal dia tak ada disiplin. Dia akan faham zahir ayat, zahir hadis. Baik, jadi semua tu kita dah ambil sekali lalu faham tu, sekadar untuk faham jirim dengan takrif bahasa Arab, dengan mana maujudun yamlaul faragh, tu istilah bahasa Arab lah. Benda ada yang kewujudan dia mengambil lapang, maksudnya dia occupy space tu. Kalau kita segi ilmu sains sikit, contoh oksigen, dia O2 jadi O2 pun atas hayalan dibuat oleh saintis. Oksigen ni O2, dia adalah teori persamaan, dia buat macam ni. Satu masa dulu dia buat satu teori lain, sekarang teori yang terpakai satu dunia pakai standardized dia macam tu lah. Betul kan? Yang tu kan? Masih pakai lagi kan? Oksigen ialah O2, carbon dioxide CO2, dioxide saja dua oksigen, one carbon dioxide C1 untuk O2, sebenarnya O2 C1, dan O ni charge positif, bila charge positif C dia negatif 2. Ni pun saya lama lupa, ke O ni negatif lupa lah, tak ingat lah. Pasal dia setiap satu-satu molekul dia mesti neutral. Setiap formula dalam ilmu kimia ni dia mesti neutral. Panjang belajar tu. Saya pun dah lama tinggal. Tahun 86 saya ambil SPM. Ni tahun berapa? Tahun 87. 21. Berapa tahun dah tu? Ke 30 tahun lebih lah kan. 35 tahun dah. 35 tahun lagi. Boleh ingat gitulah kan. Nak sebut satu-satu macam dulu ke tak fresh lagi lah. Tu masih nak cerita apa? Nak cerita asal nak sebut O2, walaupun teori macam tu dah diguna pakai satu dunia. Bahkan ahli sains mengkaji dalam bab-bab molekul-molekul ni jauh ke depan daripada kita. Kalau diceritalah gambar coronavirus tu, gambar macam cucuk udang, cucuk togel, cucuk bilih kan. Kita buat cucuk bilih rupa gitu tak? Tak bisa tengok. Cucuk bilih tu. Macam mana dia boleh teropong rupa macam tu. Dia dah lama dah ada teori dia macam ni. Kalau dia tak boleh nampak pun dia boleh agak macam ni. Dia ada spike, dia ada duri dia macam ni. Dia boleh reka apa benda, dia boleh bayang dah apa benda rupa coronavirus tu. Contohlah kan. Saya pun bukan khusus dengan dia tu. Ni terus bodoh-bodoh saya. Kalau saya duduk kelas sains,
Saya pergi ngaji coronavirus tu, teruk mereka tak larat dengar pula lagi saya cerita sains. Sajalah. Ni terus bodoh-bodoh saya, memang saya bodoh pun sains. Takat tu ialah saya boleh cerita pun. Tapi saya boleh agak sesuatu lah kat ilmu sains tu kan. Ilmu sains bukan susah mana. Itu susah kenapa tak jadi ilmu sains? Saya ngaji ilmu sains lagi, saya tak jadi ustaz, saya jadi saintis lah. Apa cerita ni? Nak cerita oksigen. Jerim. Tu jin jerim. Jin buat pada api. Bila dia membentuk rupa dia dengan bentuk sesuatu, dia jerim. Dia occupy space. Tapi kalau dalam rupa asal dia api. Kalau api yang memang api macam kita tengok api tu, boleh api untuk menyala tu tangkap api buat dalam kotak, buat dalam botol, boleh? Kalau api yang macam tu, dia bukan jirim, dia latif, dia jisim latif, cahaya, bukan boleh tangkap buat dalam botol, tak boleh. Kalau ada orang buat teka-teki, kalau kita tangkap kelip-kelip buat dalam, boleh pula cahaya dalam botol. Dengar, itu kelip-kelip lah bodoh. Kelip-kelip dalam botol. Di kelip-kelip ada cahaya. Satu cahaya dalam botol. Kelip-kelip yang cahaya, bukan cahaya botol. Bodoh sikit. Pasal dia terfikir macam tu kan. Dia nampak cahaya tu boleh tangkap dalam botol. Padahal yang ditangkap kelip-kelip. Dia bukan ambil cahaya. Kalau cahaya pun kelip-kelip tu, kau robek buka abdomen kelip-kelip tu, kau pergi cari cahaya tu kat mana? Pergi tunjuk. Saya bagi RM10. Buat keluar elemen cahaya yang menyebabkan dia buat keluar, saya nak tengok. Agak jumpa tak? Saya bagi RM10. Tak nak? Saja nak sebut. Itu jisim latif lah. Ahli sains pun tak boleh nak explore. Macam mana boleh ada cahaya dekat abdomen kelip-kelip tu? Dia panggil apa? Firefly. Tu apa? Kelip-kelip apa kamu tadi? Apa nama tu? Dragonfly. Betul lah, Firefly lah. Dragonfly, pepatung. Firefly, buka nama. Alah, Google ada saja. Tak nak Google langsung. Kelip-kelip lah Firefly. Saya ingat saya silap betul dah saya sebut tu. Firefly. Lalat yang ada api. Betul. Orang jangan buat komai tu Baik. Jirim. Itu Allah mustahil jirim. Masa tu kita dengar akidah Pak Wahab ni. Kalau muntah hijau kita dengar. Habis cerita atar. Pelik tu. Dia hurai macam-macam lah. Yang layak dengannya lah. Duk bersila di atas lah. Nak tanya, pergi tanya Allah Ta'ala, kata dia. Tu pun sekor lagi. Pun sekor ni. Kata dia. Allah, dia kata dia duk di atas arah. Dia duk ke mana? Nak tahu macam mana Allah Ta'ala duk, pergi tanya dia lah. Ada pula ajar akidah macam tu. Ada orang ajar macam tu. Ada pergi tanya Allah Ta'ala. Ingat siapa? Ingat Allah Ta'ala ni member apa? Nak pergi tanya Allah Ta'ala macam tu. Sedangkan wajib kita tanzih Allah Ta'ala daripada apa tak sepatutnya. Dah ada kaedah kalau kita tak faham, bukan pergi tanya terhadap bodoh-bodoh itu. Tanya muka boleh dapat jawapan. Bila tak boleh dapat jawapan tu macam mana? Itu yang diajar dengan kaedah tafwid. Setidak-tidaknya bukan makna zahir. Pasal makna zahir itu ada makna jirim, makna occupied space. Dia ada makna space, ada makan, ada taqayyad bil makan, kait dengan tempat. Subhanallah. Tu makhluk Allah tempat tu. Masa apa makhluk Allah? Allah, dia khalik makhluk, dia yang buat masa, dia yang buat tempat. Mustahil dia akan berada di tempat. Siap. Prinsip sangat senang tu. Agak tak faham, tanya oleh. Bagi selesai tu satu-satu. Au yakuna ardan yaqumu bil jirmi. Satu lagi istilah pula, arad. Ni panjang ni arad. Saya cerita jirim pun banyak tu. Arad lagi banyak. Esok. To be continued. Yes. Tomorrow morning insya-Allah. Sambung cerita apa? Cerita arad. Arad aja. Atas terjemah sifat, asal terjemah kata dia, atau dengan keadaan dia adalah arad. Ada terjemah arad ni sifat yang berdiri dengan jirim. Oh, dia jauh macam tu ya. Dengan jirim. Ni kitab Jawi saya baca ni.
Jirim. Kalau kita lama, jim ra mim ya. Ni aja Jawi moden lah kan. Jirim. Oh, macam tu punya. I-J-I-R-I-M, jim ya ra yang jirim. Oh, macam tu. Jirim. Oh, Ma'rif disukun tu. Sukun dan Wahab. Apa cerita tu? Okey, yang tu sama kemudian. Nak cerita Arab pula. Pasal Arab ni lagi besar nak faham. Apa yang ada pada jirim, sifat yang ada pada jirim Arab. Jumpa nanti. Jadi kalau bahasa lain, jirim ni apa? Dia lah zat makhluk. Jirim ni adalah zat makhluk. Boleh faham lah sebut zat makhluk. Diri makhluk. Ni asal angin je. Pasal apa? Kipas. Kipas ialah jirim. Nama bagi jirim. Nama bagi jirim. Ni cerah ni ada apa? Lampu. Lampu tu nama bagi jirim. Jirim adalah zat makhluk. Zat baharu. Langit. Macam-macam benda nak sebut. Sama ada nama am, nama khas. Setiap yang pada makhluk yang ada dia ada zat dia, ada ain dia, ada diri dia, yang kewujudan dia itu occupied space, dia mengisi ruang, dia yamlaul faragh, nama dia jirim. Jadi jirim ni apa? Zat makhluk. Sama ada zat tu zat haiwan, zat insan, faham tu, zat jin, zat malaikat, zat tumbuhan, zat benda-benda yang tak hidup, batu, kayu, emas, perak, kopar, besi, tembaga. Setiap benda yang atas nama makhluk, benda tak menyawa ataupun dia menyawa, ambil daripada makhluk tak menyawa ni. Jadi pokok ataupun pokok ni, ada pokok yang binatang yang makan dia. Jadi haiwan pun betul berata, tak berata, serangga tak serangga. Apa saja benda ada yang ada dia tu, dia occupied space, tak kira daripada spesies mana ataupun bentuk mana, selagi nama dia ada, mengambil ruang, kewujudan dia memang ada, dia maujudun yamlaul faragh, nama dia jirim. Jadi semua zat makhluk adalah jirim. Siap. Kita punya simpulan jirim tak tu? Kesimpulan jirim. Nanti ciri-ciri dia lalu yang kami sun ni apa? Dia ada bentuk, dia ada warna. Nanti dia ada bentuk, dia ada warna, dia ada rupa, dia ada ciri-ciri pengkelasan, dia ada fungsi. Kalau dia benda hidup, dia ada pergerakan, dia akan ada penstrukturan dia. Struktur dia macam mana? Dua satu. Dia terbentuk pula susun tak hidron apa. Itu belajar dalam sains ada istilah macam tu kan. Covalent, electrovalent. Jumpa nanti lah. Jadi sekali lalu kalau sebut arak ni apa dia? Antara kalau sebut mudah, arak ni apa dia? Dia ada bentuk, dia ada warna, dia ada saiz, ada yang boleh dikerat, boleh dibelah bahagi, ada yang boleh dicantum, dia akan ada berat tadilah. Jirim yang sains punya pula, dia ada daya keupayaan yang ditarik oleh graviti, dengan tu dia akan ada jisim, dia akan ada jirim, graviti dengan tarikan Newton, graviti pada dia. Lepas tu ada nilai gram, kilogram, dia akan ada wazan, ada timbangan. Itu semua arad yang ada di jirim. Sekali lalu sebut dah, jumpa nantilah. Untuk kita mengenal pasti ni makhluk Allah subhanallah. Jadi tujuan kita nak kenal ni pasal apa? Tanzih Allah Ta'ala daripada apa yang tak sepatutnya. Besar sipir ni sebenarnya. Orang yang gagal faham mumasalah, gagal memaham hawadis apa, dia akan gagal nak tanzih Allah Ta'ala. Pasal apa gagal? Pasal dia tak boleh kenal makhluk ni apa. Dia tak kenal makhluk tu apa. Pasal Allah kita tak boleh kenal hakikat zat Allah Ta'ala. Itu yang boleh kenal apa? Kenalilah ma siwa Allah, selain Allah Ta'ala, apa yang sifat makhluk Allah subhanallah. Itu yang ulama kita ajar. Situ dulu. Sambung nanti arad. Khas arad. Sekali lalu dah sebut bayangan dia. Kita jumpa nanti. InsyaAllah. Ada soal?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك